Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Safa binti Siddiq bernama matrik DF190149 dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Saya berasal dan juga kini menetap di Keluang Johor, dan pada hari ini saya akan terangkan tentang keadaan ataupun jenis-jenis tanah di kawasan tempat tinggal saya. Sebelum itu, saya akan menerangkan serba sedikit tentang pengenalan, asal-usul dan juga geografi bagi daerah Keluang. Keluang merupakan nama sebuah bandar yang terletak di daerah Keluang, Johor, Malaysia. Bandar ini terletak 105 km di utara Johor Bahru, tenggara Batu Pahat, barat Mersing dan selatan Segamat. Bilangan penduduk daerah Keluang kini melebihi 350,000 orang dan kawasan bandar itu sendiri mempunyai 200,000 penduduk. Keluang merupakan bandar ketiga terbesar dalam negeri Johor selepas metropolitan kedua terbesar Malaysia iaitu Johor Bahru dan Batu Pahat. Asal-usul pembukaan Keluang pula ialah pada zaman dahulu orang-orang tua di Keluang bersependapat bahawa nama bandar ini terbit daripada nama sejenis mamalia yang terbang di waktu malam mencari buah-buahan iaitu keluang ataupun Malayan Flying Fox atau nama lainnya adalah Asteropus vampirus linnaeus, dianggap sebagai sejenis kelawar yang terbesar di dunia. Terdapat juga cerita yang mengisahkan begitu banyak sekali jumlah binatang yang menyerang kebun buah-buahan sehingga mereka terpaksa memanggil dukun bagi menghalau mereka. Akan tetapi, cerita ini tidak dapat disahkan oleh orang-orang lama di sini. Yang jelasnya, sebuah perkampungan bernama Kampung Keluang telah wujud sebelum tahun 1910 berdekatan bandar Keluang ini. Kehadiran kelawar-kelawar besar ini mungkin disebabkan oleh penebangan hutan di tengah-tengah Johor bagi tujuan membina jalan kereta api dan juga penempatan di Keluang. Geografi Keluang pula ialah Keluang berada di sebuah kawasan yang beralunan bukit. Titik tertinggi di Keluang ialah Puncak Gunung Lumut, sebuah gunung yang tingginya 1010 meter dan juga salah satu gunung yang terletak paling selatan di banjaran utama Malaysia. Tanah adalah bahagian permukaan bumi yang terdiri daripada mineral dan bahan organik. Peranan tanah ini sangat penting bagi semua kehidupan yang ada di atas muka bumi ini. Sebagai contoh, tanah ini ia mampu mendukung atau menampung kehidupan tumbuhan di mana tumbuhan ini menyediakan makanan dan oksigen kemudian menyerap karbon dioksida dan nitrogen. Tambahan pula, komposisi tanah berbeza-beza pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Secara ringkasnya, setiap tempat mempunyai jenis dan keadaan tanah yang berbeza-beza. Disebabkan hal ini, setiap jenis tanah mempunyai kegunaan, kelebihan, kekurangan dan sebagainya terhadap sesuatu perkara. Terdapat 3 ciri fizikal tanah yang penting untuk mengetahui jenis dan perbezaannya. Yang pertama, warna tanah. Yang kedua, tekstur tanah. Dan yang ketiga, struktur tanah. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara yang ringkas dalam menunjukkan jenis dan keadaan tanah di kawasan rumah saya yang telah saya lakukan. Di samping itu, anda juga boleh menggunakan kaedah ini untuk memeriksa jenis atau keadaan tanah di rumah anda. Mari kita lihat. Pertama sekali, dapatkan sedikit tanah dari halaman rumah dari beberapa tempat yang berbeza. Pastikan kesemua tanah bukan dari tempat yang sama. Bagi saya akan mengambil 3 tempat yang berbeza seperti berikut. Setelah itu, gaulkan kesemua tanah tersebut dan asingkan benda-benda asing seperti akar pokok, rumput, batu, cacing dan sebagainya. Sediakan balang yang mempunyai tapak yang rata serta ketinggian yang agak tinggi. Kemudian, isikan tanah ke dalam balang kira-kira 3/4 daripada balang tersebut. Setelah itu, isikan air paip sehingga hampir memenuhi balang itu dan tinggalkan sedikit ruang udara untuk memudahkan proses pencampuran. Goncang balang mengikut cara tersendiri dan pastikan tanah dicampur dengan baik bersama air tersebut. Biarkan balang selama 1 minit dan tandakan garisan paras pasir iaitu sand. Memandangkan pasir ini dia lebih berat daripada kelodak iaitu silt dan tanah liat, clay, ia boleh mengendap dalam masa kurang dari 1 minit. Kemudian,
Biarkan lagi sehingga 1 jam dan tandakan garisan paras kelodak. Begitu juga kelodak, ia lebih berat daripada tanah liat dan akan mengendap untuk proses yang seterusnya. Selepas itu, tunggu lagi selama 24 jam dan tandakan garisan paras tanah liat pula. Tanah liat terdiri daripada zarah-zarah yang sangat halus. Oleh itu, ia memerlukan masa yang agak lama untuk mengendap. Setelah itu, kita boleh abaikan sebarang bahan organik yang terapung seperti potongan daun atau batang pokok yang lain. Kosongkan balang dan ukur jarak antara garisan-garisan yang telah ditandakan. Penggunaan unit dalam milimeter akan menghasilkan keputusan yang lebih mudah daripada menggunakan unit dalam inci. Ukur jarak dari bawah balang ke garisan pertama lapisan pasir tersebut. Jadi, dekat sini saya dapat nilainya 38mm. Seterusnya, jarak ukuran antara dari garisan pertama dengan garisan kedua, iaitu lapisan kelodak, adalah sebanyak 34mm. Kemudian, ukuran dari garisan kedua ke garisan ketiga, iaitu tanah liat pula, adalah 7mm dan jumlahkan kesemua nilai-nilai tersebut. Melalui ketiga-tiga bacaan tersebut, kita dapat tentukan jenis tanah. Dalam kaedah ini, walaupun saya ukur nilainya menggunakan milimeter, tetapi unitnya tidaklah terlalu penting kerana saya akan mengubahnya menjadi dalam peratusan. Untuk menukar nombor ini kepada peratusan, saya telah melakukan pengiraan seperti berikut. Pastikan jumlah ketiga-tiga nilai itu adalah sama dengan 100%. Untuk dapatkan nilai yang lebih tepat, saya akan bundarkan nilai-nilai tersebut kepada nombor bulat. Nilai-nilai ini memberitahu berapa banyak pasir, kelodak dan juga tanah liat yang ada dalam tanah tersebut. Untuk tentukan jenis tanah itu, kita perlu melihat atau merujuk segitiga tekstur tanah atau lebih dikenali sebagai soil texture triangle seperti yang tertera di sini. Mungkin ia nampak rumit, tetapi sebenarnya ia agak senang juga digunakan kerana jumlah pasir, kelodak dan tanah liat sama dengan 100%. Jadi, kita hanya perlu menggunakan dua nilai sahaja dan saya akan menggunakan nilai kelodak dan tanah liat untuk tentukan jenis tanah saya. Seperti yang kita lihat adalah nilai peratus tanah liat dari 0% di bahagian bawah sehingga 100% di bahagian atas. Jadi, nilai tanah liat saya adalah 9% dan saya akan tandakan pada titik tersebut dalam segitiga dengan garisan sehingga ke sisi di sebelah kanan segitiga mengikut garis mendatar. Anda boleh lihat guideline arah yang telah diberi di setiap sisi segitiga tersebut. Selepas itu, saya tandakan pula nilai kelodak iaitu 43% dengan garisan sehingga ke sisi bahagian bawah mengikut garisan mendatar juga. Titik di mana dua garisan tersebut bertembung atau melintasi, maka itu adalah jenis tanah saya. Untuk lebih kepastian, nilai peratus pasir juga boleh ditandakan dalam segitiga ini juga. Anak panah ini menunjukkan di mana titik jenis tanah saya berada. Jadi, jenis tanah saya adalah tanah loam. Tanah loam dianggap sebagai medium penanaman yang ideal untuk menanam pelbagai tumbuhan. Tanah loam adalah gabungan yang agak sama dengan tiga jenis tanah iaitu pasir, lumpur dan tanah liat. Jenis tanah ini mempunyai kandungan hampir sama di antara tanah lampung, endapan dan pasir. Tanah loam berwarna hitam dan sangat gembur, lembut dan rapuh di tangan apabila dipegang. Terdapat pelbagai kelebihan tanah loam. Antaranya, tanah loam dapat mengalirkan air dengan baik, memegang kelembapan dan nutrien yang diperlukan untuk tumbuhan yang sihat. Yang kedua, sesuai untuk pertanian. Sangat disukai oleh para pekebun, menyerap air dengan baik untuk tanaman tetapi cepat kering.
Akhir sekali, mempunyai daya pengudaraan yang baik iaitu bebas bergerak di antara partikel tanah hingga ke akar tanaman. Kesimpulannya, kita perlulah sedar bahawa pengetahuan dalam mengetahui keadaan atau jenis tanah di kawasan tempat tinggal adalah sangat penting bagi setiap individu, kerana jika kita tahu keadaan tanah di sekitar kawasan kita secara tidak langsung, kita dapat menggunakan tanah tersebut dengan baik seperti menanam pokok mengikut kesesuaian jenis tanah serta dapat menjalankan sektor pertanian, perladangan dan sebagainya. Malah, hal ini mampu untuk meningkatkan ekonomi dan membuka peluang pekerjaan yang lebih besar. Saya harap perkongsian saya ini dapat memberikan manfaat kepada yang menonton video saya ini dan dapat mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan seharian. Sekian daripada saya.